Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita ini, mari sama-sama kita lafazkan rasa syukur, terutamanya pada pagi yang indah ini. Alhamdulillah, pagi Ahad 22 November 2020. Amboi, cantik nombor tu. 22 November 2020 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Bertemankan saya pagi ini Da'i Hadari dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, satu topik yang sangat istimewa, satu topik yang kita kena cakna, kita kena sedar, berpegang teguh pula tu. InsyaAllah saya akan maklumkan sebentar lagi apakah topiknya. Sebagai permulaan, saya nak bagi bayangan pada tuan-tuan dan puan-puan. Cuba bayangkan anak kecil kita sedang santai di depan ruang tamu bersama dengan kita. Tiba-tiba katanya, "Papa, Mama, di manakah Allah?" Kalau kanak-kanak okey lagi. Kalau yang tanya kawan-kawan kita ataupun ada orang yang nak tahu pasal Islam, di manakah Allah? Jangan risau. Janganlah rasa kalau bahasa orang mudanya cuak. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama dapatkan ilmu berkenaan dengan topik besar kita akidah, dan kita akan fokuskan kepada topik kita di manakah Allah ataupun di mana Allah. Dan saya sangat beruntung bersama dengan saya di studio pada pagi ini yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh, ataupun ramai kenali beliau sebagai Ustaz Niki. Amboi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, insya-Allah. Tapi tak boleh main golf sekarang ya Ustaz ya? Lun-lun lah. InsyaAllah. Baiklah, banyak kita akan kongsikan sekejap lagi Ustaz, insyaAllah. Cumanya kepada para penonton sekalian, ayuh tanyakan soalan supaya kita dapat sama-sama kembangkan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Caranya macam mana Da'i Hadari? Senang sahaja. Anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 ataupun boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook kami, iaitu Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah para penonton sekalian, terus patuh kepada pematuhan operasi standard. Saya nak kongsikan sekejap bagaimana ini merupakan status terkini COVID-19 di negara kita yang telah dikeluarkan terkini oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia setakat jam 5 petang semalam. Kes baharu 1041 kes, di mana kes tempatan 1039 kes dan 2 kes import, di mana terdapat 3 kes kematian baharu pada semalam, dan alhamdulillah kes sembuh baharu pula dicatatkan 1405 kes. Jadi para penonton sekalian, insya-Allah terus patuh kepada pematuhan operasi standard dan kita jaga kita insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, kita buka perbincangan, gelanggang perbincangan kita pada pagi ini, di manakah Allah? Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'd. Baik, Da'i Hadari, terima kasih banyak. Satu tajuk yang agak panas. Betul Ustaz. Tajuk tu panas, tapi sebenarnya hakikat jawapan dah ada. Ini hakikatnya perlu kita ketahui seawal lagi sebenarnya. Maksudnya, sedari kita kecil, patut kita dah tahu dah. Kata Sayyidina Ali, awaluddin ma'rifatillah. Dulu kita kata, yang ini hadis Nabi. Rupanya bila kita semak dan sebagainya, di antaranya ialah kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata dia, awaluddin ma'rifatillah. Awal agama itu, kamu kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak kenal, mesti belajarlah. Kita nak kenal bagaimana orang nak masak, dia kena ada guru dia kan. Betul. Pergi jumpa chef tu, chef ni barulah kita dia orang yang boleh memasak, pandai dan sebagainya. Begitu juga dalam hal agama ini, maka nak kenal Allah itu kita kena cari guru kita yang mursyid dan sebagainya.
Kemudian ditambah pula ada menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia maka dia kenal Allah. Bagaimana nak kenal diri? Kita tengok diri kita, bagaimana pergerakan tangan kita, bagaimana pergerakan mata kita, bagaimana panca indera kita yang kita mainkan ataupun yang berperanan itu. Pasti ada yang menjadikannya. Itu menyebabkan kita boleh kenal siapa Khalik, siapa pencipta yang sebenar. Yang menciptanya. Itu maknanya bila kenal diri kamu, kenallah Tuhan kamu. Yeah. Kalau kita tak kenal ini apa, maka tak akan terjawab. Betul. Begitu. Saya teringat masa bila pergi kepada tajuk tadi hari masa kecil dulu lah. Kecil tu tak kecil lah, belasan tahun. Tapi masa tu kita rasa masih jahil dalam agama. Saya pun tanya seorang guru saya lah. Bila dia mengisahkan satu kisah mengenai seorang wali Allah, kan? Orang yang disebut sebagai wali. Wali ni biasa kita ketahui selepas dia mati. Betul. Belum mati orang tak tahu kan. Mungkin ini wali kan. Allah. Wali nikah lah. Wali kalau nikah. dah ada wali nikah mungkin kan. Jadi dia kata bila antara wali tu bercakap, kamu ni datang ke sini dengan apa? Dia kata aku datang dengan Allah. Maksud saya dengar cerita dia kan. Aku datang dengan Allah. Mana Allah? Kawan dia tanya, wali juga. Mana Allah? Ni fi jaibi, dalam poket aku, dia kata. Jadi saya masa itu, kita pun jahil dalam bab usul, bab tauhid. Kita kata, datang dengan Allah. Allah dalam poket dia. Dalam poket. Kata, betul ke soalan tu? Kita pun jadi fening. Si fening lah pening. Kata, Allah dalam poket, datang dengan Allah. Macam mana? Masa tu kita dah 11-an tahun, tak belajar pun lagi. Jadi bila sekarang dah umur dah masuk 48 ni, ada soalan tanya kita balik. Di mana Allah? Tajuk yang dipilih di mana Allah? Jadi insya-Allah hari ini dalam masa 2 jam, kita akan merungkaikan mengenai satu persoalan yang cukup hebat, iaitu asas basic kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik kepada nostalgia lama tadi, saya pun tercari-carilah yang sebenarnya macam mana. Rupa-rupanya perkataan itu tak boleh kita guna pakai untuk orang biasa. Kita tak boleh faham terus. Tak boleh. Macam anak-anak dan macam mukadimah tadi kan, anak-anak tanya di mana Allah, Allah kat mana? Mana ada kalanya kita boleh jawab directly. Ada yang terpaksa kita berselindung. Contoh saya pernah berdakwah di Cameron Highland kepada orang yang belum Islam, orang asli, orang asli. Dia tanya, Pak Ustaz, saya mau puasa. Saya pergi bulan puasa. Saya mau puasa sampai pukul 12. Boleh tak Ustaz? Sampai pukul 12? Pukul 12. Kata macam mana ni? Kalau aku tak bagi, nanti dia sumpit aku nanti. Kan? Okeylah, untuk awak, bolehlah sampai pukul 12. Besoknya, sampai pukul 3 awak. Boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Besoknya nanti sampai pukul 5, masa saya ambil seminggu sehingga sampai maghrib. Maknanya, uslub dakwah itu berbagai metod dan tengok kepada kondisi orang. Peringkat demi peringkat. Sebab itu dalam Islam sendiri ada at-tadarrus bit tasyri'. Maknanya ada peringkat-peringkat dalam menentukan syariat. Pengharaman arak sebagai contohnya. Tidak toli, tak boleh terus. Tak. Arak itu ada baik, ada buruk. Kemudian buruk itu lebih banyak daripada baik. Bila kamu solat, jangan kamu hampiri dalam keadaan kamu mabuk. Sehingga turun ayat, innamal khamru wal maisir, hingga akhir ayat. Begitulah tadarus. Begitu juga dalam hal ini, kalau tengok peringkat, kalau kata anak kecil dan sebagainya bertanya tadi, ataupun mungkin tidak anak kecil saja, mungkin anak 60-an umurnya, mungkin juga kan, baru nak belajar. Jadi insya-Allah kita akan rungkaikan nanti persoalan-persoalan yang berkaitan di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga akidah kita adalah akidah salimah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Berdasarkan pembuka ataupun mukadimah daripada yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, dapat kita belajar bahawasanya untuk kita mengenal diri kita, nak mengenal agama kita, kita kena kenal Allah. Jadi pada pagi ini, insyaAllah satu topik yang sangat tepat. Mungkin ramai ketika ini yang akan dapat info, dapat ilmu yang terbaik di manakah Allah. Itu topik akidah pada pagi ini. Jadi saya nak ajak para penonton, jika nak tanyakan soalan, boleh sekarang. Cumanya lebih baik, lebih indah, soalannya ringkas tapi padat. InsyaAllah ya, ringkas tapi padat. Baiklah, Ustaz, kita dah ada soalan daripada penonton kita lah. InsyaAllah kita terus bawakan soalan ini daripada Johari Hasnah di Facebook kita. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah kita berdosa mempersoalkan dan memikirkan di mana Allah? Sedangkan kita fahami Allah sentiasa berada di sisi kita. Apakah hukumnya?
bagi golongan yang mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, iaitu sifat baharulah. Mohon pencerahan. Silakan Ustaz. Satu soalan yang menarik daripada Abang Jo, Abang Johari. Abang Jo lah bagi standard sikit kan. Nampak muda lagi tu gambar gambar apa WhatsApp Okey. Adakah berdosa kalau kita fikir mengenai Allah Taala? Kata Nabi SAW, tafakkaru fi af'alillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu itu kepada perbuatan Allah. Maksudnya apa yang Allah jadikan kepada makhluk dan sebagainya. Hebatnya Allah jadikan manusia, hebatnya Allah jadikan langit, bulan bintang, peredaran dan sebagainya. Kita tengok kepada perbuatan Allah. Jangan tengok fi zatillah. La tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir pada zat Allah. Allah tu akbar, Allah tu besar. Macam mana besar? Macam angkeri bahak ke? Kata Sayyidina Ali, apa yang terfikir fi zihnika laisa huwallah. Apa yang datang kepada zihin engkau itu Allah, itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Sebab yang datang ke zihin kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita fikir Allah tu besar, Allah tu bulat, Allah tu incredible, ada maza dan sebagainya, itu bukan Allah. Jadi boleh tak kita fikir? Kita tak perlu fikir zat Allah, tapi kita memerhatikan apa yang Allah jadikan. Kemudian persoalan tadi, golongan mereka yang apa? Mensifatkan Allah dengan sifat baharu, ataupun disebut sebagai mujassimah. Jisim, cuma di bahasa Arab kan, jisim itu ialah ada bentuk. Ada benda, ada zat ni. Mujassimah sebagai contoh. Ini ialah namanya kitab akidah sebagai contoh. Ini ada zat dia, warna dia dan sebagainya. Itu namanya mujassimah. Hukumnya adalah haram. Sebab berdalilkan surah Syura ayat ke-11 kalau tak silap, iaitu laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu pun yang kesamaan dengan Allah Ta'ala, sama ada sifatnya, perbuatannya, zatnya, memang ternafi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu pada awal tadi Ustaz sebut, nak kenal diri dan kenal Allah kan. Kenal Allah itu bagaimana kenal dia. Kenal dia dengan segala sifatnya, dengan segala af'alnya, segala zat dia, dan juga asar. Asar itu kesan daripada apa yang Allah jadikan. Kita kena kenal semua. Jadi kalau kita meletakkan Allah itu mujassimah, hukumnya adalah haram, lagi kafir dia. Kerana dia telah menafikan satu daripada ayat Quran, iaitu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak akan sama dengan segala sesuatu jua pun. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adanya ia wujud, dia itu bighairi makan, dia tidak ada tempat, dia tidak ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab terjadinya masa yang dijadikan oleh Allah Taala, terjadinya tempat atau dijadikan tempat makan oleh Allah Taala, Allah telah wujud, Allah wujud qidam baqa. Allah itu sedia kala sebelum terjadinya, sebelum dijadikannya segala-galanya, Allah telah pun wujud di segi baqa, kekal dia sehingga tak ada penghujung bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata jisim Allah, zat Allah Ta'ala itu, maka kita telah menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk Allah. Maha suci Allah daripada segala yang kita terfikir dari segi mujassimah. Wallahualam. Baik Ustaz, cantik apa yang Ustaz kongsikan ini. Cumanya Ustaz, saya suka kalau kita bawakan juga bertepatan dengan apa yang kita lalui ketika ini. Ya. Pandemik COVID-19 bukan sesuatu perkara yang memberi kesan kepada ekonomi dan juga negara sahaja. Bahkan memberi kesan juga dalam individu itu sendiri, terutamanya akidahnya. Jadi mungkin kita boleh pergi sedikit ke arah ini Ustaz ya. Ada orang kata, kita pernah dengar ustaz-ustaz berkongsi, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Apabila ditanyakan mengenai aku oleh hamba-hambaku, maka sesungguhnya aku amat dekat. Sangat dekat, qarib Ustaz. Soalan daripada Baizur Ramazlan. Ya. Katanya, Assalamualaikum da'i Ustaz. Waalaikumsalam. Allah ada di mana-mana. Tapi kenapa waktu kita sangat memerlukan pertolongan, waktu susah, terutama sekarang lah, bantuan Allah tak sampai-sampai. Walaupun macam-macam telah kita lakukan. Dah solat hajat, solat istikharah, berdoa, berzikir. Sehingga kadang-kadang putus asa dengan rahmat Allah. Cuba Ustaz jawab sikit. Saya pula tiba-tiba teremosi. Dia ada dua persoalan itu. Saudari Baizura. Okey. Yang pertama kita ambil yang ujung sekali. Wala tayasu min rahmatillah. Itu kena pegang betul-betul. Jangan sebagai seorang yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Kamu beriman dengan Allah. Kamu terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu putus asa daripada rahmat kasih sayang Allah. Jangan kita nampak kasih sayang yang sedikit sahaja yang kita nampak ketika kita ditimpa dengan sedikit kesusahan ini, kita merasakan satu benda yang besar. Ketika mana kita mendapat kenikmatan, adakah kita bersyukur benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa
Taala. Yang pertama. Yang kedua, kenapa datangnya suatu kesusahan, satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Bazuran, kita ada anak, katalah dah kahwin, dah ada anak dan sebagainya. Anak kita ada yang UPSR, ada SPM, ada STPM, ada STAM, sekolah agama dan sebagainya. Kenapa diadakan ujian dan peperiksaan untuk mereka sehingga masuk universiti? Sebenarnya nak uji mereka susah demi susah. Kenapa kerajaan menyusahkan macam tu sekali? Kenapa tidak umur sahaja 21 semua pergi kerja? 21 je pergi kerja. Kenapa ada tahap-tahap dia? Kenapa ada tahap? Itulah kalau di atas dunia pun kita nak pilih orang yang terbaik untuk melahirkan, untuk membina negara tu, dipimpin oleh orang yang baik-baik, orang yang cerdik-cerdik dan sebagainya, maka adanya ujian. Setiap tapisan tu ada ujian. Setiap umur diuji dan diuji. Kalau nak senang, tak payahlah buat ujian. Terus umur 21 aku hakkan dalam Perlembagaan Malaysia setiap warga negara berusia 18 tahun ke atas dah mula bekerja. Tak kira apa CJ, sekalipun tak ada CJ pun tak apa. Tak ada ujian, tak ada seronok dalam kehidupan. Maka diadakan ujian. Maka Allah adakan ujian ini untuk tengok tahap dia. Tahap sekarang mungkin dalam keadaan putus asa daripada rahmat Allah. Macam tu je. Aku bagi engkau uji kau lebih kurang 4 bulan, 8 bulan. Macam tu, aku dah bagi engkau dah. Kau sekarang dah umur 50 tahun. 8 bulan aku uji. Belum cukup setahun. Aku tak tolak lagi daripada cuti engkau rehat, engkau tak sembahyang, aku tak kira pun. Cuma aku nak uji kau dalam tempoh setahun. Ataupun mungkin tempoh 2 tahun. Aku nak uji engkau. Macam tu pun kau tak boleh nak sabar dah. Sebab nilai syurga yang aku nak beri kepada engkau ialah begitu tinggi tahap dia. Sebab itu Allah pesan siap-siap, jangan kamu putus asa daripada rahmat aku. Sebab Allah tahu hamba-hambanya akan putus asa bila diuji yang seolah-olah dia tak mampu untuk menanggung ujian. Ada yang cakap Ustaz, ini Ustaz hilang kerja Ustaz. Ya, okey. Hilang kerja, tak boleh makan? Boleh. Kamu kerja untuk apa? Untuk makan. Lebihan itu kamu nak pergi overseas. Mungkin orang yang nak pergi overseas tak dapat kan. Alah biasa saya ni dah akhir tahun ni saya akan dah pergi ke sana sini melancong dengan anak isteri. Sekarang tak boleh. Inilah waktunya kamu bersama dengan anak isteri kau di rumah. Engkau tak pernah tengok pun dalam keadaan suasana sekarang engkau bersenang-lenang di luar negara. Tapi dalam negara engkau tak pernah ambil tahu sebagai contoh. Itu semua Allah datangkan. Allah datangkan. Itu satu yang pertama, Allah nak uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara kita yang diuji ni siapa yang paling baik? Sebab tu Allah kata, innallaha ma'as sabirin. Aku akan bersama dengan orang yang sabar. Kalau engkau tak sabar, Pun nak kata apa? Contoh kata ini majikan saya, ini majikan. Ini bagi gaji kat saya. Tiba-tiba satu hari dia biasanya belanja makan hari Minggu, tiba-tiba tak belanja makan. Apa saya nak komplain? Hai, hari kau tak belanja aku. Aku dah belanja. Kau dah 15 tahun aku belanja kau. Ini kali aku tak belanja. Adakah kita berani komplain? Kalau kita sebagai seorang hamba dengan majikan, kita tak akan berani komplain. Maksudnya kita lupa kebaikan yang sebelum ni Allah berikan. Kita lupa satu. Kemudian kita tidak merasakan kita tu hamba. Seorang yang merasakan dia tu hamba, dia akan terima apa hakikat yang berlaku pada dirinya. Itu kehambaan yang sebenar. Kalau kita tengok wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, mana kita pegang kata kunci itu, aku dijadikan olehnya untuk aku menghamba diri kepadanya. Apa jua yang dia datangkan, hatta aku kena paksa ikat perut, aku berada di rumah majikan, aku tak makan selama 3 hari, aku reda kerana dia majikan aku. Tapi majikan tidak akan buat selama-lamanya sebab dia tahu kadar kemampuan kesabaran aku sebagai manusia takkan lebih daripada seminggu dia tak bagi makan. Sebab lebih seminggu mungkin aku tak mampu untuk buat kerja rumah. Itu kalau kita sikap kita sebagai seorang hamba. Jadi sebagai seorang hamba, dia tidak akan putus asa daripada rahmat kasih sayang Allah. Walaupun kerja tak ada, ekonomi dan sebagainya, tapi stay kita boleh makan. Kemudian kita kata, makan pun cipuknya. Sebelum ni kamu kenyang macam ikan musim banjir. Pernah tengok ikan musim banjir? Kenyang betul. Kan? Tapi sekali-sekala Allah bagi kau, aku suruh kau puasa, aku tak nak puasa. Jadi aku bagi kau kurangkan makan. Melalui apa yang aku uji dengan COVID-19 ini, maka pergerakan kau terhad, macam kata ustaz tak boleh main golf dan sebagainya kan. Futsal tak boleh ustaz. Futsal tak boleh, bola yang mana ada sentuhan tak boleh. Ada hikmat dia. Ada hikmat yang sebenar kalau kita kaji betul-betul. Kemudian soalan yang di atas tadi, dia kata Allah di mana-mana. Kejap Ustaz. Bila sebut tentang bagaimana Allah tu kat mana-mana, katanya dekat, kejap lagi kita jawabkan. Ya, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu apa yang Ustaz nak kongsikan selepas ini, terus setia. Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah segala jawapan kini dihuraikan dan di mana jawapan tersebut ada dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, Alhamdulillah hari ini kita berhimpun dalam laman ilmu yang mana hari ini kita bicarakan tentang akidah di mana Allah bersama dengan yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh. Jadi kepada anda semua terus ajukan soalan. Caranya macam mana? Sekali lagi saya maklumkan 0377261603 itu talian kami. Boleh hubungi kami ataupun tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah tanya boleh berkaitan dengan akidah di manakah Allah. Baiklah Ustaz, tadi saudari Baizura ada tanyakan soalan tu yang mula-mula tu Ustaz. Allah di mana-mana. Katanya Allah di mana-mana. Kemudian Allah itu dekat. Mana Allah bila waktu kita susah tu? Silakan Ustaz. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ni dekat kepada hamba-Ku. Kalau kau minta aku akan bagi kan. Okey. Saya minta, saya kata ayah kan. Saya sebagai ayah sebagai contoh, anak datang minta. Adakah kita bagi directly ataupun kadang-kadang kita postpone? Kita kata nantilah. Ada kita nanti mungkin sampai dia dewasa. Contoh anak kita umur 16 tahun. Ayah nak kereta Ferrari. Ini pengalaman betul ke Ustaz? Contoh. Contoh. Adakah kita bagi Ferrari kat dia? Takkanlah nak bagi Ustaz. Sebab kita pun kita Ferrari convert Wira. Biar kita biasa-biasa je lah. Maknanya kita Ferrari tapi convert kepada Wira. Maknanya kita pun kereta kecil. Contohlah. Contoh itu manusia. Maksudnya ada benda yang kita direct kita akan bagi. Kan? Tengok kepada keperluan anak itu sendiri sebagai contoh. Maka ketika mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah itu dekat, Allah itu dengar. Kalau kita dengan kekasih lah sebagai kita bagi ni sebagai falsafah untuk kita mudah faham. Kalau sebagai kekasih dengan kekasih, adakah selepas kita bercakap dengan dia kita terus lepaskan dia begitu je? Tidak. Perjalanan daripada Johor kepada Perlis jauh tak? Jauh kan? Jauh. Mana satu bisikan, satu permintaan, satu permohonan yang kita nak dengar daripada kekasih kita. Mana berulang kali kita dengar. Kita tak pernah jemu-jemu untuk dengar suara kekasih. Sebab dia kekasih kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu kasih kepada hamba-Nya, dia tak akan putus-putus untuk mendengar keluhan daripada rintihan, permintaan daripada hamba-Nya. Engkau minta lah aku akan dengar. Oh kau minta, kau sekarang susah, aku tahu kau susah. Aku nak tengok kau minta macam mana. Aku seronok mendengar suara hamba-Ku. Allah seronok mendengar suara hamba-Nya meminta-minta, memanggil-manggil. Sayang, I love you sayang. Kita seronok tak kalau orang panggil kita sayang? Isteri lah. Kalau orang lain lagi seronok rasanya. Cuma perhubungan terlarang. Baik. Maksudnya segi keseronokan tu. Seronok orang panggil kita. Saya panggil Hadaria. Kalau dekat rumah orang panggil apa yang paling nama yang paling cantik panggil? Ri. Kita seronok. Mungkin orang panggil Hadar. Kita rasa tak seronok. Ri dah makan kata mak kita. Ri dah makan. Dah makan mak. Ri, kejap. Kita rasa seronok sebab itu suara ibu kita yang kita sayang. Maka Allah SWT lebih lagi terhadap hamba dia nak dengar. Oh, engkau kena pandemik kan dah 8 bulan. Kita merayu kepada Allah Ta'ala. Kita jangan segan minta dengan Allah Ta'ala. Tapi jangan minta stereotip yang kita dah hafal. Doa saya tak suka pada pandangan saya lah. Kena daripada hati. Daripada hati kita minta sesuatu, ya Allah, kami ditimpa dengan pandemik dah berbulan, Engkau Maha tahu, datang penyakit daripada Engkau ya Allah. Aku tahu Engkau Maha penyembuh ya Allah. Aku susah sekarang ya Allah. Kita cakap aku pun tak apa sebenarnya. Aku susah ya Allah, kerja aku dah tak ada. Aku dah daripada kerja sebab company aku pun makin kurang. Aku tahu ya Allah, tapi aku syukur pada Engkau ya Allah. Aku masih lagi dapat makan, aku dapat bernyawa, aku dapat bergerak dan sebagainya. Allah nak dengar lagi. Besok Allah nak dengar lagi. Allah nak dengar dan Allah nak dengar. Jadi, kenapa Allah tak begitu? Ada sebab dia. Hatta kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tak bagi. Allah tak bagi. Ada satu benda yang Allah tak bagi yang Nabi minta. Walhal kekasihnya dia boleh bagi, tapi Allah postpone sampai akhirat. Itu syafaat. Syafaat. Tuba liman yarani wa amanna bi wa tuba liman lam yarani wa amanna bi. Berbahagialah bagi yang tengok aku dan beriman dengan aku, Nabi kata. Dan Nabi pun sambung pula. Sahabat rasa seronok, lega sebab aku tengok Nabi, aku beriman dengan Nabi. Tapi Nabi pun sambung, wa tuba liman lam yarani wa aman Nabi. Begitu juga berbahagia bagi mereka yang tidak melihat aku, tetapi mereka ini beriman kepada aku. Bila balik di mahsyar nanti,
Kalaulah siapa yang Nabi jumpa saja, para sahabat saja Nabi akan bagi syafaat, maka sahabat yang dapat. Kita tak tengok, Nabi tak akan dapat. Itulah bila kita tengok, oh rupa-rupanya Allah pun syafaat ini di akhirat, rupa-rupanya Allah nak agihkan kepada siapa juga yang bernama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Itu kaedah dia. Jadi apa yang Allah jadikan kepada kita dengan Allah bukan biarkan. Allah sentiasa bersama dengan kita. Allah tak akan biarkan hamba-hambanya. Allah sentiasa mendidik kita dan sebagainya. Allah sentiasa hafiz, maha penjaga, melihat. Allah tidak zalim. Tak. Kalau kita nak zalim, mati itu dah satu kezaliman. Memisahkan di antara dua hati yang sayang. Ya. Nampak macam kezaliman. Tapi, ini saya punya. Saya nak ambil. Kenapa nak ambil? Ini saya punya. Ada berani argument. Tidak. Ini saya punya. Iya. Ikut saya lah. Ini mic ni, TV3 yang punya. Kejap lagi nak ambil. Kita kata, jangan ambil, saya nak balik kat rumah. Mana boleh. Yeah. Itu aku punya. Sekarang pun kalau nak cabut mic, boleh cabut mic sebab dia yang punya. Begitu juga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita kata Allah di mana-mana adalah satu kesilapan. Allah tidak bertempat. Jangan kita sebut Allah di mana-mana. Allah dekat. Bukan kata di sini, dia suci daripada min ayyi jihatin. Kalau dalam apa ni At-Tahawi, akidah At-Tahawi dia menyebut suci Allah Taala itu daripada sittatu jihatin, atas, bawah, kiri, kanan, depan dan juga belakang. Suci daripada 6 penjuru. Sittatu jihah. Maknanya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan dan tidak di belakang. Tapi di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Tajuk kita di mana Allah Taala? Allah ada. Jangan tanya di mana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yakin dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Sami'un Basir. Allah dengar dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jangan kita kata Allah di mana-mana. Satu persoalan yang tak sepatut kita timbulkan, di mana-mana. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan tadi kerana saya lihat rata-rata komen ataupun soalan-soalan di Facebook kita lebih kurang ataupun lebih berkait dengan apa yang kita tanyakan seperti tadi, bagaimana Ustaz sebenarnya ia berkaitan dengan pandemik COVID-19 sehingga kan ada yang goyah sedikit akidahnya kerana sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan seperti mana Ustaz maklumkan tadi, sebenarnya Allah mahu melihat kita merintih. Allah suka mendengar suara kita, memohon daripadanya. Subhanallah. Kalau kita mohon pun dapat pahala juga Ustaz ya. Masya Allah. Itu zikrullah, sebagai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Okey Ustaz, bila sebut tentang bagaimana Allah itu amat dekat tadi, Allah itu qarib. Ada juga soalan yang sangat cantik ini saya nak bawakan. Ini daripada Aiman Aizuddin di Facebook. Katanya, adakah Allah sangat dekat dengan hamba-Nya ketika dalam solat, sujud dan setelah bertaubat dari segala dosa? Kemudian yang kedua, apakah yang perlu kita tahu bila ada persoalan di manakah Allah ini? Bolehkah Ustaz huraikan? Kerana ini berdasarkan hadis, jika hamba-Ku mendekati kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika hamba-Ku mendekatiku satu hasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika hamba-Ku datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan datang kepada dengan lari-lari kecil. Silakan Ustaz. Baik, ada dua persoalan. Allah itu dekat dalam sujud itu berpandukan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Ketika sujud maksudnya solatlah. Sebab jarang orang saya saja nak sujud atas kereta, atas jalan, atas sofa biasanya dah sembahyang lah. Jadi ketika itu Allah dekat, paling dekat. Dia dah dekat dengan kita, tapi ketika sujud itu Allah itu dekat. Lagi dekat. Apa maksud dekat? Dia macam ni lah. Kita ambil pendekat. Bukan saya bukan ahli falsafah, tapi kita tengok, kita ambil mudah gambaran. Nak bagi mudah faham. Mudah faham. Dalam satu bangunan yang besar, dalam itu ada rumah, dalam itu ada kolam, dalam itu ada kereta, dalam itu ada masjid, ada surau. Maka kesempurnaan yang ada itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Maka di mana-mana sahaja kita duduk dan sebagainya, Allah sentiasa memerhatikan kita sebab dia akbar. Dia maha besar. Kalau kita bukan nak banding, bukan tak boleh suci Allah SWT pada perbandingan dengan makhluk, tapi makhluk ini nak bagi faham kat dia, biar nampak dalam satu bangunan itu ada segala-galanya. Kau Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat, yang begitu besar, yang tak boleh kita bandingkan dengan kebesaran manusia. Tetapi nak menceritakan segala-galanya milik Allah. Allah maha sempurna. Dia sempurna. Dia besar, dia nampak di bawah, dia nampak kanan, dia nampak kiri, segala-galanya berada di bawah tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika orang itu sujud, dia paling dekat. Ketika adalah hal keadaan biasa, dia dekat.
Tapi ini yang paling dekat. Saya sayang Kak Hadaris, tapi saya lebih sayang kepada anak saya. Saya sayang kepada anak, tapi saya lebih sayang kepada isteri saya. Saya sayang isteri, tapi saya lebih sayang kepada ibu saya. Saya sayang ibu saya, tapi saya lebih sayang Rasulullah. Saya sayang Rasulullah, tapi saya lebih sayang Allah, pencipta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya akrab itu ialah makin dekat, makin dekat, makin dekat. Maka begitu juga kasih sayang tadi, supaya kita nampak gambaran, oh macam tu. Maka oleh kerana kalau kita ingin menagih kasih sayang Allah yang begitu dekat dengan kita, ialah kita banyak sujud. Banyak sujud, dan dia kata banyak sembahyang, satu. Banyak sujud juga, sujud dengan perintah Allah. Sujud dengan apa ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19 yang melanda sekarang. Kita sujud ketetapan Allah. Kita sembahyang hajat, kita berdoa. Bukan tak berdoa, bukan tak sembahyang hajat. Kita buat. Allah tengok berapa ramai sembahyang satu dunia. Bukan Malaysia saja, jangan kita nampak Malaysia saja. Kita kena nampak di negara-negara lain yang mana tak makan langsung. Sebelum daripada COVID, dia orang tak makan dah. Kita baru sebulan, baru 5-6 bulan ni ya, bukan tak makan, kurang makan, kurang pergerakan, kurang pergaulan, itu saja. Tapi negara lain, negara lain yang memang dah tak makan dah, yang memerlukan bantuan daripada kita, yang mengharapkan tabungan dan sebagainya. Kita dapat laporan juga Ustaz, dalam tempoh MCO, maafkan saya, PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini juga wujud kes cubaan bunuh diri Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Itu bila manusia rasa stres atau tertekan, dan dia sebab itu saya teringat dalam satu hadis Nabi SAW, bila mana Nabi ditanya, ma rasul ilm, ya Rasul, apakah ibu ataupun induk bagi segala ilmu itu? Maka kata Nabi SAW dalam hadis begitu panjang ini, qala ma'rifatillah haqqa ma'rifatah, kamu kena kenal Allah dengan sebaik-baik kenal. Kenal betul Allah Ta'ala, kena kenal betul Allah Ta'ala. Sebab apa disebut begitu? Sebab kita tengok ada manusia yang tunduk kepada Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi dia masih lagi konsisten buat dosa. Konsisten buat dosa. Kenapa dia konsisten buat dosa? Sedangkan sembahyang, Allah dah sebut, tanha anil fahsya wal munkar. Tak ada dalam firman Allah yang lain yang dapat cegah keji dan munkar kecuali sembahyang. Tapi kenapa orang yang sembahyang masih buat maksiat? Kenapa yang sembahyang masih rasuah? Kenapa yang sembahyang masih lagi berjudi? Kenapa melihat yang diharamkan, pakaian tak tutup aurat, dedah aurat, pakai ketat dan sebagainya? Kenapa? Orang yang sembahyang. Kenapa? Sembahyang tak dapat cegah keji dan munkar. Kenapa tak ada cegah dan munkar? Kamu sembahyang stereotip. Kamu tak kenal Allah. Ini anak kecil, umurnya 2 tahun. Ini anak kecil, umur 60 tahun. Kecil. Anak kecil juga? Anak kecil juga, 60 tahun. Yang 2 tahun kita bawa masuk dalam kandang harimau. Yang 2 tahun, boleh kandang harimau. Ada dia memekik, ada dia meraung, tak ada. Dia tak akan memekik meraung. Sebab dia tak kena harimau. Dia tak kena harimau. Dia duduk atas harimau, dia peluk harimau, dia main misah harimau, bersih harimau tu. Kena pergi suit harimau tu, ingat kau COVID. Bersih, kecepeh sebagai contoh. Sebab apa dia tak kena? Sampai harimau tu, aku nak faham kau budak ni. Hei, bergurau kasar, dia korek hidung harimau. Cuba letak budak yang umur 60 tahun tengok. Sebelum masuk sangkar harimau dah terkecil lah. Sebab dia kena harimau itu akan faham dia. Walaupun dia kuruh kering, walaupun dia darah tinggi, kecil manis, penyakit asma, mana segala-segala sifat kuruh ada kat dia. Cukup package. Cukup package. Tapi harimau, dia berani tak masukkan harimau? Tak, sebab dia kena harimau. Maka kalau kemar, kena Allah haqqa ma'rifatah, maka datang yang macam mana sekalipun. Sebab itu, awal lagi kita kenal Allah dengan sebaik-baik kenal. Aku datang. Tak akan stres tau. Yang jadi stres ni sebab kita rasa apa yang aku nak tak dapat. Jadi stres. Orang dengki kat orang dia akan stres. Orang apa hasad kat orang dia akan stres. Orang tengok, dak ini handsome, tough tu. Dia buat apa? Saya akan jadi sakit hati tu. Macam orang sakit hati kau jiran sebelah. Dia sentiasa duk mengendak jiran sebelah. Oh, balik kereta besar pula. Dah pukul 12 malam, kerja kau duk mengendak orang pasal apa? Kau yang akan stres. Orang tu dia lah. Kau cukup tahun tak ada habis PKP, kau pergi dulu. Sebab apa? Sebab aku jadi darah tinggi. Dah pukul 12 malam duk intai orang sebelah. Kejap orang balik motor baru. Dia sibuk hal orang. Dia sibuk hal orang. Aku stres. Jadi sekarang ni, yang pergi kata kes, dia kata sampai bunuh diri sebagainya. Kita dah fikir hak Allah Ta'ala. Kita fikir hak kita. Hak kita dengan Allah Ta'ala. Kau kerjanya ibadat. Kau buat, kau reda, kau sabar dengan apa yang Allah berikan. Kau jangan fikir urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha tahu, Allah Maha bijak, Allah Maha hebat, Allah yang mengatur segala-galanya. Bukan sekadar ujian dengan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu al-haya wal maut. Hidup dan mati juga ujian. Maksudnya Ustaz, termasuk aturan rezeki kita itu juga adalah urusan Allah. Janganlah kita risau. Jangan risau.
Kalau katalah kita tak makan sebab COVID ni, katakanlah minta jauh kan, minta jauh. Kalau tak makan sehinggalah kita kepada mati sekalipun, mati kita dalam taat dan sabar kepada dia, balasannya syurga. Balasannya lebih nikmat lagi. Kerana kau sabar dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan tadi maksudnya Allah itu dekat kepada hamba-Nya kan? Hamba-Nya lebih-lebih lagi ketika dia bersujud kepada Allah, orang yang taubat, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Mana taubat dia seolah-olah tak ada dosa. Soalan yang kedua tadi tu Ustaz, yang kata kalau kita dekat dengan Allah, berjalan, Allah akan datang belakang. Ya, itu satu hadis kursi yang panjang, iaitu Allah dekat. Itu baik, dia balik semula sebenarnya kepada kepahaman asas. Dia ada pandangan salafi dan juga pandangan khalaf. Salaf dan juga khalaf. Ingat baik-baik deh. Salaf huruf fa, bukan salah. Bukan salah ni. Salaf dengan khalaf. Yang lain tu ada mujassimah, mulhid, apa ni, mu'attalah, kemudian akhir-akhir sebut al-wahhabi, kita malah nak sebutlah nama-nama yang baru-baru, tapi kita sebut dua je, salah dengan khalaf. Sebab balik kepada persoalan hadis tadi, bila datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah akan berlari, maksudnya Allah nak sangat hamba itu datang. Jadi kita fikir, Allah berlari ke? Orang macam tu Allah lagi laju kan? Sebab dia Allah Ta'ala kan? Dia punya kuasa. Kuasa kuda dia laju. No, bukan. Sebab itu adanya salaf, kemudian adanya khalaf. Khalaf ni kemudian, khalfa belakang. Maksudnya yang terkemudian. Ada riwayat kata 300 tahun selepas daripada hijrah sehingga ke belakang ini namanya ialah khalaf. 300 tahun sebelum sahabat, tabi'in dan sebagainya, itu salaf, orang lama. Salaf dia dalam bab ini ialah benda yang perlu kepada penafsiran, perlu kepada takwilan dia panggil. Itu satu hadis berlari. Kemudian dalam Quran sendiri, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kan? Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan binasa kecuali wajah Allah. Maka ulama salah, ambil salah dulu, ingat baik-baik ya. Salah dulu, salah kata Ar-Rahman ala arsyistawa kan. Itu yang diperdebatkan sekarang ni. Ar-Rahman, Allah yang bersifat murah, berada di atas arasnya dalam keadaan istiwa. Istiwa seperti timah duduk. Itu yang tak kena. Salah dulu, betul, ingat baik-baik ya. Ulama salah dulu, datangnya ayat Quran. Ulama salah adalah ambil Nabi, sahabat dulu. Sahabat bila datang ayat yadullah, dia serah kepada Allah. Dia serah. Dia faham. Yadullah fawqa aydihim, dia faham dah. Bukannya kita membayangkan. Tak. Apa yang kamu bayar itu bukan. Jadi yadullah fawqa, ya, yadullah. Dia tidak pernah bayang, dia tak pernah nak tafsirkan tangan itu tangan. Baik. Macam setengah Mu'tazilah dia kata Allah itu ada tangan, cuma laisa kamitsli. Tangan dia tak sama. No. Bila kamu sahaja kata je tangan, maka kamu tu mujassimah. Automatik. Tapi salah bila datang ayat-ayat yang perlu kepada takwilan ataupun ayat yang makna yang banyak. Sebab gini ya. Gini hadirin ya. Bila Ustaz nak memperincikan tu, saya yakin ada sesuatu yang kita nak fahamkan lagi tu. Bagaimana takwilan itu sendiri. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu jangan ke mana-mana. Kena rehatlah. Rehat dulu. Alhamdulillah. Ustaz. Boleh minum dulu. Jangan marah ya. Nantikan selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus patuh kepada pematuhan operasi standard kerana kita masih lagi belum menang secara mutlak dalam mendepani COVID-19. InsyaAllah jangan lupa untuk terus kita jaga kita, insyaAllah. Dan hari ini mungkin kepada yang baru menonton, anda menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Selamat pagi diucapkan. Assalamualaikum. Jadi insyaAllah kita teruskan perbincangan kita untuk hari ini para penonton sekalian. Topik akidah, kita bawakan topik di mana Allah, di mana bersama dengan saya yang menemani sejak
sejak awal tadi. Yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Niki. Ustaz ya? Ya. Masya Allah, tu nama dalam lapangan golf kot. Nik Kamaruddin Yunoh. Oh, Nik Kamaruddin Yunoh. Tu ambil daripada situ lah. Itu saja. Okey Ustaz, tadi tentang salaf dan khalaf tu. Ya. Bagaimana kita nak perincikan tentang salaf tu Ustaz? Sebab mungkin ada yang pernah menyatakan kami pun salaf juga, sedangkan mereka tidak berpegang dengan fahaman salaf itu. Okey, baik. Saya buat tamsilan mudah lah. Tamsilan mudah. Saya ingat saya masa kecil-kecil dululah, zaman tahun 70-an, 80-an. Kita minta nak pergi main bola. Ini pasal apa yang selalu saya gunalah. Ya. Apa saya panggil? Analogi. Ayah, nak pergi main bola. Kata pukul 7 kan. Maghrib 7 suku contoh ayah. Tak boleh. Ni dah nak maghrib kan. Ayah nak main. Kita desak lagi ayah nak pergi main bola. Ayah kata, pergilah. Masa tu tahun 70-an 80-an. Saya sebagai anak dia, saya takkan pergi main bola. Yalah. Sebab itu dia suruh tapi dia larang. Betul. Saya faham bahasa kinayah dia, bahasa sindiran dia itu ialah suatu suruhan tetapi sebenarnya dia larang dengan nada, kau pergilah, pergi. Dengan nada dan riak mukanya tu. Pergi. Kita pun terus ambil tuala, pergi ke telaga di luar rumah masa tu kan. Zaman tu di luar rumah mandi, sama-sama pergi ke surau. Cuba budak zaman sekarang. Abah nak pergi main bola. Daddy, nak pergi bola. Tak boleh. Dah nak maghrib ni. Ayang, sayang. Alung. Nak pergi daddy. Pergi. Dia ambil basikal, dia pecut pergi main bola. Saya tak faham bahasa isti'arah, bahasa pinjaman, bahasa tashbih dan sebagainya. Ataupun zaman dulu, contoh yang kedua. Engkau laksana bulan. Apa nak kata? Maka orang masa tu dia faham, engkau laksana bulan maksudnya indah, cantik dan sebagainya. Sekarang kita kata engkau laksana bulan. Apa benda bulan? Bulat gemuk ke apa? Yelah, diet lah lepas ni katanya. Diet. Maksudnya pada zaman ini, zaman khalaf kemudian ini perlu kepada penafsiran lain. Maka pada zaman itu, zaman para sahabat, tabi'in, oleh kerana dia dekat dengan Nabi SAW, pemahaman dia itu keadaan ialah tafwid, iaitu menyerahkan makna hakikat istawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana istawa Allah Taala? Wallahu alam. Allahu alam. Dia lebih maha mengetahui. Aku tak tahu. Sampai begitulah. Semua ayat-ayat yang melibatkan mutasyabih ada maksud lain. Ada makna lain. Macam istawa. Istawa ada, kalau ikut dalam bahasa kamusnya, ada 15 makna istawa itu sendiri. Ada kata duduk, ada kata memerintah, ada menguasai, mengikut dalam keadaan dia. Jadi, kenapa kita nak ambil Allah duduk? Kalau duduk sama kita dengan makhluk. Jangan. Jadi, salaf menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, adakah dia salah? Tak. Dia tak salah. Jangan kita kata salah itu salah. Salah yang disebut kepada pihak-pihak tertentu yang salah. Yang menafsirkan istiwa itu duduk. Yang tak boleh lah. Sebab dia menyamakan. Kita meletakkan istiwa. Istiwa lah. Istiwa maklum. Imam Malik kata istiwa maklum. Wallahu alam kita betul. Maklum. Mana istiwa tu istiwa lah. Macam itulah. Kemudian kalau kata bagaimana istiwa? Kaifa istiwa? Majhul. Tak tahu. Imam Malik kata. Majhul. Mana aku tahu. Wal iman bihi wajibah. Iman kepada dia wajib. Kita wajib beriman. Sebab itu ayat Quran. Kalau kamu menolak dia, tak boleh. Wasu'al anhu bid'ah. Kalau mu tanya mengenai dia bagaimana dan sebagainya, satu benda yang bid'ah. Jadi, itu pandangan salah. Khalaf pula, yang kemudian ini, khalaf ini, dia menafsirkan, mentakwilkan, bukan lagi, tapi takwilan dia itu ada nas, ada dalilnya, dia itu meletakkan yadun itu sebagai kuasa, yadullah fawqa aydihim. Maka dalam kisah soalan hadis tadi itu, datang Allah Ta'ala itu, rahmat Allah itu datang lebih cepat daripada hambanya. Hambanya minta ya Allah, maka Allah datangkan. Kadang-kadang kita nampak datang macam mana? Minta apa ni, COVID tak hilang-hilang pun. Kita nampak COVID itu terus hilang macam tu. Ada benda lain yang Allah beri. Allah tak bagi directly, tapi Allah bagi benda lain. Betul. Allah bagi engkau lebih mesra dengan isteri dan anak-anak kau bila engkau tak boleh pergi masjid sebagai contoh. Engkau jadi imam, baru tahu engkau rupanya suami kulhu. Itu je. Oh, suami kulhu. Kulhu Allah. Sebulan kat rumah, suami kulhu jadi. Baru kita tahu lemahnya aku, ya Allah, malunya di belakang. Itu isteri dan anak-anak aku, kulhu Allah, inna a'tayna. Kulhu Allah, inna a'tayna. Panjang sikit, tabat yada. Tabat yada. Itu pun dah
jadi Quran. Tabak ya dah. Tabak ya dah. Contoh dia. Maksudnya hikmah yang kita tak nampak. Kita nampak. Allah jadikan suatu banyak hikmah dia. Kita rasa nak kahwin dengan orang yang baik-baik. Tiba-tiba pak langgar dengan minah rempit. Ya Allah, aku minta aku kaki semayang seorang masjid, tiba-tiba langgar dengan minah rempit. Apa ya Allah, masuk dalam hospital. Kaki tergantung. Duduk 2 minggu. Tiba-tiba yang merawat kita seorang doktor. Doktor pakar perempuan masih lagi single available. Alhamdulillah. Hospital mana tu Ustaz? Rahsia. Tak, saya tanya je. Ya. Berani. Silakan. Single available sebagai contoh. Maka akhir sekali lepas sembuh semua sekali, kita ambil doktor, kalau ada saya ada apa-apa pertanyaan, boleh tak bagi saya nombor telefon sebagai contoh. Doktor, okeylah, ini nombor saya, ni kad saya sebagai contoh. Kita pun ada apa-apa ni doktor tolong ni. Akhir sekali terpautnya kasih. Allah pusingkan, kahwinkan kita dengan seorang doktor yang pakar dengan berlanggarnya kita dengan minah rempit. Selama 3 bulan kita berinteraksi, doktor duk jaga kita, segi emosi kita, perubatan dan sebagainya. Akhirnya Allah temukan jodoh. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor di rumah. Saya berdoa untuk berdakwah kepada Malaysia ini tahun 96. Saya berdoa di depan Kaabah, di saluk emas dan juga dalam Kaabah. Rezeki, bukan nak cerita depan ramai kata ustaz ni masuk dalam Kaabah, tidak, tapi rezeki Allah bagi ustaz masuk dalam Kaabah. Ustaz berdoa dalam Kaabah. Ya Allah, aku minta di semua penjuru Engkau ini ya Allah, supaya aku dapat berdakwah kepada sejuta umat. Sejuta umat saya minta. Saya minta ya Allah, macam balik ke Malaysia tahun 96, pergi Mekah pun 96, tu balik. Bila balik mengajar biasa, mengajar sekolah, masuk tentera, kemudian masuk maritim. Sehingga tahun 2012 dipanggil untuk rakaman TV9 masa tu, tanya ustaz, rakaman dulu. Kemudian live sehinggalah sekarang. Maknanya tahun 96 berdoa, Allah kabulkan tahun 2012. Cuba kira hadari berapa? Oh, saya lemah sikit kalau pagi-pagi matematik ni. Maksudnya belah-belah tahun barulah Allah kabulkan permintaan. Walhal saya nak berjihad di jalan Allah. Betul. Saya pergi ke Mesir, kemudian balik dengan ilmu, saya nak dakwah kepada Tapi orang. Allah makbulkan. Allah makbul setelah berbelah-belah tahun. Maksudnya, aku terima, aku reda. Maka dalam tempoh berkenaan sebelum dikabulkan itu, kita mengajar biasa. Mungkin dalam surah 5 orang, mungkin 10 orang, tak ramai. Tapi setelah itu, mungkin Allah tahu kesungguhan kita nak mengajar orang, maka Allah berikan dengan sejuta umat yang ada di Malaysia mendengar. Termasuklah pada hari ini mendengar satu tajuk yang begitu besar, yang begitu hebat mengenai di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu situasi Ustaz, ketika kita baca Al-Quran pun ada yang beranggapan kita kena bayangkan Allah. Jadi satu soalan yang perbincangan kita ini sebenarnya merentasi sempadan, yang mana soalan ini daripada sahabat kita dari Indonesia, Azizah Atmaja Putri, katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i, waalaikumsalam. Bagaimanakah caranya kita merasa bahawa Allah sedang berbicara kepada kita pada saat kita sedang membaca Al-Quran? Macam mana kita tu nak, kalau tidak, lain pula memandangnya Ustaz. Silakan. Baik. Bila sebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita balik kepada pokok hadis itu, kenal dengan sebenar-benar kenal, tadi Nabi kata. Bagaimana nak kenal dia? Maka kita tahu Allah itu kuat, Allah itu hebat, Allah itu baik dan sebagainya. Kita kenal, kita yakin dengan itu. Jadi terima kasihlah yang daripada Indonesia. Namanya Azizah. Oh, nama cantik tu. Kalau buat nama anak pun boleh lagi lah. Kalau yang belum ada anak dan sebagainya. Baik. Yang pertama sekali, jangan kita bayangkan apa ni Allah itu bulat, Allah itu sebagainya. Tak. Jangan bayangkan apa-apa mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tahu Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Jadi apa yang penting yang kita baca Quran, satu dengan tartil. Dengan tartil mana dengan betul lah. Dia punya pronoun dia, kalau cakap orang putih kena pronunciation dia kena betul. Dia punya makharij huruf dia kena betul. Sifat-sifat huruf dia kena betul. Macam saya menggambarkan hadari ni, sifat dia bila aku tanya, hadari tu macam mana? Hadari ni benda yang moden. Moden lah, hadari kan. Moden. Dia tinggi tak tinggi, rendah tak rendah, mukanya lebar tak lebar, panjang tak panjang, hidungnya agak panjang sikit daripada hidung ustaz, keningnya lebat dan sebagainya. Sebagai contoh, isterinya masih lagi 1 dan akan ada lagi 3, wallahu alam bila, mungkin sepah mati. Allahu akbar. Contohnya. Contoh. Jadi itu gambaran sifat-sifat yang perlu ada. Mana dia baca Quran pun sama juga, akak ataupun puan, baca dengan tartil, satu yang pertama. Betul. Yang kedua, baca dengan faham. Kebanyakan daripada bukan yang tak belajar lah, yang tak belajar ni rugilah. Sebab al-mahir bil Quran ma'al kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran ini akan bersama dengan malaikat yang sentiasa berdoa untuk dia. Sentiasa berdoa. Baik. Jadi dia kena faham. Jadi dia boleh baca dengan baik. Dia kena faham setiap yang dia baca.
Lebih-lebih lagi kalau ayat itu ayat nikmat dan juga ayat azab. Tapi oleh kerana kita ni tak faham, bila orang baca Quran, orang baca Quran dengan taranum, dengan lagu sebagainya. Ya, ayo baca dengan lagu kita pun Allah 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 kita sebut. Walhal ayat itu ayatnya innallaha syadidul iqab. Allah itu iqab, azab dia syadid, benteng, keras, bengis. Tapi kita pun Allah 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 azim, Allah 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 Allah, ya Allah tahalai kita kata. Kita duk tiru orang. Kita kata Allah bukakanlah pintu hati apa? Itu ayat azab. Kita tak faham. Kalau kata innallaha ghafurur rahim, azim Allah, Allah barik alaih. Okey. Sebab dia rahim, penyayang. Tapi kalau azab, jangan kau sebut Allah Muftahalai. Tak maksudnya kena faham lah. Kena faham lah. Jadi, ya kena faham. Bila baca kita faham satu-satu ayat. Terutama sekali kalau surah-surah itu surah kiamat sebagai contoh. Mana azab-azab, bagaimana digoncangkan bumi ini, bagaimana digulungkan bumi ini. Kita baca, senyum je. Relax je. Tak rasa takut. Tak rasa-rasa apa-apa. Sebab kita tak faham. Jadi nak rasa macam mana Allah sedang menghati, kita faham satu ini ayat azab dan sebagainya. Oh, bagaimana suasana di pada mahsyar nanti, ada ayatnya macam ni. Mana mesti belajar dengan tepat apa yang kita nak baca, kemudian kena faham setiap makna dan juga terjemahan dia. Kena faham tu. Jangan dikata-kata sebab makna Quran ini dia akan mengandungi macam tadilah, yang muhkamat dan juga mutasyabihat. Yang muhkamat tu jelas. Contohnya aqimus solah tu muhkamat, dirikanlah sembahyang, jelas. Tapi yadullah istawa itu maksudnya ada mutasyabihat, ada di sana perlu penjelasan, takwilan untuk memurnikan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan zat Allah taala daripada segala sifat-sifat makhluknya. Saya mewakili para penonton di rumah, mungkin juga kita pernah melalui pengalaman yang sama. Kita Ustaz sedia maklum bahawasanya daripada kecil kita belajar sifat 20, di mana kita berpegang teguhlah bahawasanya Allah itu tidak bertempat, tidak berada di atas, di tepi dan lain-lain. Tapi wujud apabila kita berpegang dengan pegangan tersebut, wujud juga golongan yang menyatakan habis tu kalau Allah tak berada di atas, di tepi, di bawah dan lain-lain, maksudnya awak mendakwa Allah tu tak wujudlah. Apa Ustaz boleh perincikan? Baik. Baik, ini pandangan yang disebut sebagai mulhid. Mulhid itu bahasa Arab. Yang dalam bahasa sekarang itu etis lah, yang seolah-olah Allah tu tak ada. Kalau kata atas tidak, bawah tidak, min sittatu jihah, semua tak ada. Mana tak ada lah. Maka saya teringat bila Hadari sebut itu, bagaimana Imam Hanafi berhujah dengan etis. Pernah ya? Pernah berhujah, disebut dalam kitab tu disebut namanya sebagai Dahri. Dahri. Dia panggil situ Imam Dahri. Sebenarnya pandangan dia adalah pandangan sedikit mulhid ataupun keetisan, ketidakwujudan Allah Taala. Dia bila dia rasa dia hebat, maka dia cabar ulama-ulama ketika itu. Cabar. Jadi ketika itu Imam Hanafi berusia lebih kurang 7 tahun. Lalu dia bangkit. Okey, wahai yang bertanya, wahai Imam, apa yang kamu nak tanya? Dia kata, di mana Allah? Mana Allah kamu tak wujud, kata. Allah kamu tak wujud. Allah tak ada lah seolah-olah dia kata. Imam Hanafi kata Allah ada. Bukti mana Allah ada? Okey. Kalau macam tu, kalau kamu kata Allah itu tak ada, Allah itu tak ada. Baik. Kamu berdiri di depan, ada kamu. Dalam kamu ada apa? Kamu bergerak dengan apa? Dengan roh. Mana roh? Ditanya balik, Dahri itu, mana roh? Imam Hanafi tanya, mana roh? Di ataskah? Di bawahkah? Di kanankah? Di kirikah? Di tangan? Di kaki? Di lututkah? Di lututkah? Mana roh? Tak tahu. Tak ada. Roh ada tak? Ada. Ada. Mana? Kalau tak ada. Maksudnya kamu telah isbatkan bahawasanya adanya roh. Betul. Nak bandingkan dengan kata tidak ada pihak tadi kan? Atas bawah semua sekali. Maka Allah tu ada. Tapi dia tidak berpihak. Sebab pihak itu dia yang menjadikan. Maka begitu juga dengan roh tadi. Kalau tak nampak lagi, dia minta dengan guru dia, minta susu. Ambil susu. Okey. Wahai Dahri, ni susu. Apa rasa susu? Dia dah manis. Di mana letak manisnya? Susu dalam satu gelas. Di mana manisnya? Di atas, bawah, tengah, kiri, kanan. Tak tahu. Tapi dia manis. Allah itu ada. Tapi di mana? Ada. Di mana? Allahuakbar. Dia yang maha mengetahui mana dia. Itu hujah dia. Mana hujah supaya menunjukkan bahawa Allah itu ada.
Dia kata dia tak puas hati lagi kan. Bila budak yang apa yang jawab persoalan dia. Yelah, budak umur 7 tahun. Budak umur 7 tahun kan. Baik. Dia kata kalau macam tu aku nak tanya kau satu. Bila sebut tentang ada nak tanya satu ni, Ada soalan? Kita minta para penonton sekejap, nanti kita bagi tahu selepas ini Insya apa soalannya. Allah. Jadi kepada anda semua terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru Jangan kembali. keliru, Lepas insya-Allah. ini. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza. Kita bawakan juga ahli panel kita, jemputan kita yang berbeza latar belakang. Cuma tujuannya tetap sama, iaitu memberi kefahaman, jawapan dan huraian kepada anda semua. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini, insya-Allah kita bawakan topik akidah di mana Allah bersama dengan Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Ada penonton di rumah tu kata tadi, kenapa dakwah tadi potong? Ustaz Niki nak cerita. Apa ceritanya Ustaz selepas cerita tentang Imam Hanafi tadi? Silakan Ustaz. Kesenambungan daripada itu, dia tak puas hati kan. Dah hari ni orang-orang yang hebat pada zaman tu lah. Baik. Jadi dia tanya lagi, dia bila budak ni, sangat budak Imam Hanafi ketika itu umurnya baru 7 tahun. Begitu hebat. Kemudian tanya lagi, kalau macam tu dia kata, di mana Allah? Kamu kata Allah tu wujud. Okeylah, aku terima lah. Di mana Allah? Mana ada? Kat mana Allah tu? Okey. Dia pun tunjuklah tangan dia. Dia tunjuk tangan. Ini ibu jari. Ini kelingking. Sebelum ibu jari, ada apa? Sebelum ibu jari, tak ada. Selepas kelingking? Tak ada. Mana yang ni tak ada? Sebelum dia tak ada apa-apa. Yang tak ada apa-apa. Maka Allah sebelum daripada Allah, tak ada apa-apa. Allah yang ada dulu. Kemudian tak ada. Mana Allah yang ada, kemudian dia tak ada awal dan tak ada akhir. Wal awalu wal akhir. Dia awal, dia akhir. Dia tak ada kesudahan. Mana yang dulu? Kelingking ke ibu jari? Ditanya balik. Pening. Dia kata, okeylah, soalan akhir aku tanya kau. Ketika ini Tuhan engkau, Allah itu sedang buat apa? Tanya budak tu. Imam Hanafi duduk di bawah. Dia duduk atas kursi, singgah sana lah kita katakan kursi. Dia kata, orang yang bertanya berada di atas, orang yang nak menjawab berada di bawah. Tak betul. Dia kalau ikut mahkamah pun, yang nak menjawab di atas, yang bertanya di bawah. Silakan ke bawah. Maka dari turun ke bawah, Imam Hanafi naik atas mimbar. Umur 7 tahun? Umur 7 tahun. Naik atas mimbar bagi tahu. Allah sekarang terang menurunkan seorang imam ataupun seorang yang angkuh dan sombong dengan Allah Ta'ala ke bawah dan menaikkan orang yang bertakwa, yakni aku ke atas mimbar. Itulah perbuatan Allah sekarang. Mana menunjukkan bahawasanya hujah-hujah ini kita perlu juga gunakan teori akal, falsafah dan sebagainya. Sebagaimana orang yang menolak pandangan khalaf yang menggunakan falsafah ataupun terutama sekali Syairiyah, Sya'ari dan juga Maturidi yang terpaksa menggunakan falsafah untuk orang-orang yang akhir ini supaya dia faham semua ayat-ayat mutasyabihat perlu kepada penjelasan ataupun perlu takwilan yang mana takwilan itu tidak melampaui kepada penyucian zat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat Ustaz, sebagai masyarakat biasa, ilmu itu sangat penting dalam satu-satu tindakan kita, terutamanya dalam pemahaman kita dalam bab akidah ini. Apa komen Ustaz mengenai pentingnya ilmu akidah ini Ustaz? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena Allah. Maka bila ditanya Nabi SAW, ja'a rajulun datang kepada Nabi lelaki, mana Jibril berwajah lelaki penuh dengan rubar. Rubar ni maksudnya debu-debu musafir dan sebagainya. Lalu tanya mal iman, wa mal islam, wa mal ihsan. Tanya Nabi, mal iman. Iman itu yang pertama ditanya. Jibril itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat. Dia diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pokok yang pertama ditanya oleh Jibril kepada Nabi ialah apa itu iman. Yang pertama tadi dia tanya mal Islam, iman, mal iman, al iman tu'minu billah. Maka iman itu ialah percaya kepada Allah.
kemudian kita relate, kita hubung kait dengan wamal Islam. Apa Islam? Al-Islamu tashhadu an la ilaha illallah. Maksudnya dalam Islam, dalam iman, dua itu mesti bersandingan, bersatu. Iaitu kena Allah, beriman dengan Allah, dengan la ilaha illallah, mengiktiraf bahawa kamu Islam. Percaya dengan Allah, kemudian mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kesempurnaan daripada situ adanya ihsan. Apa dia? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kesinambungan kesemuanya itu. Sebab itu awal-awal agama kena Allah, mana ilmu yang paling manfaat sekali ialah ilmu mengenal Allah dengan sebaik-baik kenalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kisah tadi, kalau akak-akak perempuan nak merujuk ialah kitab Fathul Majid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Takut dia kata ustaz ambil cerita di mana kan? Maka dalam petikan kitab Fathul Majid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Baik, kitab Fathul Majid ya. Okey, Ustaz, jika lihat kepada apa yang kita bincangkan daripada tadi, saya tarik dengan apa yang Ustaz kongsikan, bagaimana seorang kanak-kanak yang ketika itu Imam Hanafi berumur 7 tahun, tapi subhanallah dapat memberi satu kefahaman yang sangat mudah dan sangat memberi kesan kepada kita. Dan juga alhamdulillah pentingnya ilmu kepada kita semua, bagaimana ilmu itu yang sebenar itu akan memberikan menguatkan iman kita sebenarnya Ustaz, dan memberi kefahaman kepada kita, itu sudah pasti. Cumanya Ustaz, ini mewakili para penonton jugalah, kita berpegang juga Allah itu tidak bertempat seperti mana saya maklumkan tadi. Akan tetapi mengapa kalau kita lihat dalam sebagai contoh, ini perkara yang kita nampak pada depan mata kita lah, apabila orang menjaringkan bola sepak, gol di bola sepak, kemudian dia akan memandang ke atas. Kita tanya kenapa? Kerana Allah katanya. Dia pandang ke atas. Kemudian berdoa pun Ustaz, doanya pandang ke atas. Mengapa kita, adakah Allah itu berada di atas? Silakan Ustaz. Okey, baik. Apabila kita berdoa, kita akan hadap ke atas. Dan apabila kita sembahyang, sujud ke bawah. Ada ke atas tak ada kan? Macam mana tu Ustaz? Sebab kiblat bagi orang yang berdoa, tangan dia akan menghadap ke atas. Logik dia, contoh saya orang susah. Saya susah. Hadarin senang. So dalam keadaan COVID dan sebagainya, saya susah. Sebagai contoh, tak ada pekerjaan dan sebagainya. Bila saya meminta dengan merayu dengan dia, bagaimanakah rayuan? Kaedah dia merayu macam mana? Hadari, tolonglah Ustaz susah sekarang. Ustaz nak bayar kereta yang ada sekarang, nak bayar harga heli yang pecah baru ni, berosok propeller dia, tolonglah. Automatik kita tolonglah. Sebab saya ketika itu saya merendahkan diri saya. Bila saya rendah, maka ada yang tinggi. Betul. Sedangkan Allah Ta'ala Maha Suci dia bersifat dengan sifat ulu. Sifat ketinggian, kehebatan. Maka sudah pastilah kita akan menghadap kepada dia. Sebab dia tak semestinya dia berada di atas. Maksudnya tidak berada pada pihak. Tak semestinya. Sebagai contoh yang lain. Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj sebagai contoh, naik ke langit. Naik ke langit. Itu lagi hebat. Naik ke langit. Lepas langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha, Jibril pun tak boleh naik. Nabi seorang naik. Betul. Adakah Allah berada di situ pada ketika itu? Wallahu a'lam. Tak boleh kita kata Allah berada di situ. Sebab kita menempatkan Allah pada tempat yang mawujud, yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah. Allah tidak iftiqar. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Arash. Kenapa pula sebut sebagai arash? Sebab arash itu istiwa ala arash. Sebab arash itu yang paling besar sekali Allah jadikan di kalangan makhluk berbanding dengan langit, bumi, gunung ganang. Maka arash itu yang paling besar. Nak menceritakan kalau besarnya, hebatnya kejadian Allah sebesar arash itu, Allah boleh menguasai dia, mana Allah maha hebat. Jadi kenapa Nabi naik kepada Sidratul Muntaha, ambil sembahyang dan sebagainya, Isra' dan Mi'raj? Adakah Allah ada pada ketika itu di situ? Maka jawapannya kita khalaf. Maka ketika itu ialah bukan Allah yang kita ada di situ. Bukan. Kita tak boleh kata Allah berada di atas arash dia, tidak. Karena kalau kita meletakkan Allah di atas arash, mana seolah-olah Allah bertempat. Allah berhajat kepada makhluk dia. Maha suci Allah. Itu kewajipan kita sebagai ahli sunnah untuk menolak bahawa Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Makhluk itu yang berhajat. Kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kaya, walaupun kita hebat, walaupun kita besar, walaupun kita sadu, kita berhajat kepada Allah. Jadi, dan kita berdoa, kerana memang begitu kita berdoa,
Adakah boleh kita berdoa ke bawah? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tapi letak juga tangan kita ke atas. Yang penting sekarang, sebab itu innallaha yanzuru ila qulubikum. Kalau kamu tidur sekalipun, katalah kamu tidur malam, bangkit malam, tak mahu nak sembahyang, kata pernah nak sembahyang sebagainya. Boleh tak kamu berdoa? Sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekian banyak, maka pahala kamu seperti kamu bertahajud malam, sebagai contoh. Maksudnya, bukan semestinya kamu itu angkat kepala naik macam tu saja. Bahkan kamu macam ni pun tak apa. Ya Allah, malu aku tunduk mukaku kepadamu, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Sebab ini memang minta. Kita minta supaya dia letakkan. Ini kita minta. Itu simbolik, Ustaz. Simbolik. Sebab itu kita tengok dalam mazhab sembahyang pun ada yang baca kunut macam ni pun ada. Nah, sedangkan kunut itu doa. Maka Asy-Syafi'i letak macam ni. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina. Doa macam ni. Tapi doa Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ketika duduk antara sujud, doa juga. Ada angkat tangan? Oh, tak pernah dibuat pula. Tak angkat tangan juga. Maksudnya ketika kita minta dengan Allah Taala, kita minta kerana itu tempat kiblat untuk berdoa. Baik. Bila kita sembahyang, kiblat kita ialah Kaabah. Adakah Allah berada dalam Kaabah? Hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan Kaabah itu sebagai simbolik sahaja. Bukan Allah itu berada di Arab Allah Saudi. Bukan berada di Arab Saudi. Jangan salah, teramat salah dan itu golongan mujassimah, iaitu meletakkan Allah itu berjisim, ada di sana, ada di sini dan sebagainya. Kalau macam tu, kalau Allah qarib, Allah dekat dengan kita. Di Mekah pun dekat, di Madinah pun dekat, di Amerika pun dekat. Allah banyaknya Allah Taala, Maha Suci Allah daripada berbilang-bilang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sekutu bagi Allah dalam apa juga bentuk zat, sifat, af'al dan sebagainya. Ada satu soalan, Ustaz, yang mungkin saya boleh bawakan, soalan yang saya terima. Kenapa kita kadang-kala merasa dekat dengan Allah, tapi kadang-kala merasa jauh dengan Allah Maha Pencipta? Kenapa dekat jauh, Ustaz? Al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu kata ulama yazdad, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Maksudnya kadang dekat, kadang jauh dengan Allah. Apabila kita buat benda-benda maksiat, banyak buat benda maksiat, kita akan jauh dengan Allah Taala. Ketika itu iman kita tak ada. Iman masih ada, tapi iman itu tidak dapat menguasai akan nafsu. Sebab kita manusia dijadikan murakkab. Kalau dalam kitab Mukasyaful Qulub, Imam Ghazali rahimahullah menyebut al-insan murakkab anil aqli wal nafs. Maknanya manusia itu dijadikan murakkab, tersusun ia dengan akal, kemudian dengan nafsu dia. Apabila akal menguasai nafsu, maka dia lebih hebat daripada para malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu. Mereka hanya ada akal sahaja. Adapun haiwan itu tidak ada akal, dia ada nafsu. Kalau kita ikut nafsu, akal tak boleh menguasai nafsu, maka kita lebih teruk daripada haiwan. Sebab itu kadang-kadang kita rasa, malah tahajud malam ni. Tapi biasa, bulan Ramadan kenapa aku rajin baca Quran? Bulan Ramadan kenapa aku rajin tahajud? Dia timbul persoalan dalam diri tu. Jadi nak suruh sentiasa kuat, ialah sentiasa berada dalam majlis ilmi, berkawan dengan orang-orang yang soleh, berada dalam majlis zikir. Itu kaedah untuk kita sentiasa dekat dengan Allah. Contoh mudahlah, kalau mudah. Saya suka teori-teori analogi. Contoh, kalau hadari ini ahli perniagaan tak? Baru kecil-kecilan. Manakala hadari berkawan dengan orang perniagaan, hadari walaupun hanyalah buat apa ni, sekarang ni baru buka mesin acah buah. Acah buah kata contoh. Kecil-kecilan sebagai contoh. Tapi bila orang tu bercakap bisnes yang besar, kita akan selit juga. Kita akan rasa terangsang. Betul. Ingat baik, terangsang untuk berniaga lebih. Sebab kita duduk dengan dia, dekat dengan dia. Ahli-ahli perniagaan. Macam tu, abang macam mana abang tu? Abang dulu asalnya kutip tin kosong je. Abang jual gini ni, abang dapat sikit, abang pun buka kedai sikit kan untuk barang-barang lusuh ni kan. Orang hantar. Jadi abang pun jual kedai besar. Akhir sekali abang dapat gedung yang besar dan sebagainya. Maka kita pun bisnes. Aku acah buah kecil-kecilan. Aku tak kat Petronas je. Kerana aku nak besarkan, aku nak war-warkan, aku nak jadi penaja kepada TV3, TV9, tanyalah ustaz. Nampak situ hadari acah buah sebagai contoh. Mana kita ke depan? Sebab berkawan dengan ahli perniagaan. Saya silap dia bagi link pula tu. Ini kawan-kawan saya, ini syarikat. Awak supply kepada syarikat saya ada 20 syarikat seluruh Malaysia. Dia bagi rangkaian pula kawan-kawan ada pula di Nusantara pula. Sebagai contoh. Tapi kalau hadari berkawan dengan orang main bola, hadari akan sebut, saya dulu masa sekolah dulu, saya feeder.
Kau main bola kau jadi feeder. Macam mana bola Mana jadi ada feeder? feeder dalam bola Ustaz? Ya, pusing akak suruh kawan sumbat. Oh, okey. Contoh dia, Baik. mana nampak sangat kita terbenuk buat bola kan. Dia bukan feeder, midfield kan. Sebagai contoh, penyerang tengah dan sebagainya. Feeder ni main takraw sebagai Ya, contoh. Bila pergi budak cakap orang main golf, kita pun sebut, oh saya when I was dulu, saya single handicap kan. Jadi kita pun nak ikut dia juga. Sebab tu annasu ala dini mulukihim. Dalam hadis lain Nabi kata manusia ni ikut raja mereka, ikut ketua. Ikut ketua. Kalau kawan kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, Nabi kata, kita akan wangi walaupun kita tak boleh wangi dia. Tapi berkawan dengan orang yang workshop, yang factory, lama-lama bau hangit dia. Bukan tak boleh kawan, tapi bau dia, bau besi dan sebagainya akan melekat di pakaian kita. Maka begitu juga untuk sentiasa dekat, ingat Allah Ta'ala, berkawan dengan orang yang baik, orang yang elok. Baik. Boleh tak cerita pengalaman? Boleh. Ada masa? Cumanya ada soalan Ustaz. Ada soalan? Cantik soalan ni. Sebab tadi Ustaz ada sebut tentang tahajud para betul sekalian. Dan soalan ini sangat berkaitan dengan tahajud itu sendiri. Sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Terdapat hadis, ini hadis kursi ya. Terdapat hadis kursi yang menyatakan Allah akan turun sepertiga malam ke langit dunia untuk memakbulkan doa hambanya. Soalan saya berdasarkan hadis di atas, perkataan Allah turun secara tak langsung menggambarkan Allah di atas, kemudian turun ke bawah, mungkin dari langit yang ketujuh. Jadi nak menunjukkan yang pertama, mungkin juga Ustaz maksud Encik Faizal ini adalah perbuatan turun itu sendiri, dan yang kedua adalah dari atas ke bawah, ia bertempat. Bagaimana Ustaz gambaran yang benar, sebenar-benarnya? Apa yang tergambar pada zihin pemikiran kita itu bukan yang sebenar. Maksudnya macam inilah. Kita gambarkan turun itu sebab kita gambarkan makhluk. Macam saya menggambarkan turun lift lah ya. Itu gambaran kita. Tak gambaran betul. makhluk. Tak betul tu. Gambaran makhluk betul lah. Tapi gambar Allah bukan begitu. Laisa kamitslihi syai'. Dia takkan sama. Sebab itu ada sifat dia, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Dia takkan sama dengan apa yang baru. Apa yang dicipta takkan sama apa jua sekalipun. Takkan sama. Maka kita katakan Allah itu yang zilu ila sama' dunia. Itu hadis yang sahih. Bila mana Nabi menyatakan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama' dunia kullu laylatin hina. Ketika mana? Hina yabqa sulusul layl wal akhir. Maknanya sepertiga malam akhir itu Allah akan turun. Jadi kalau kita gambar Allah itu turun macam makhluk, atas ke bawah lah. Sebab itu, ingatlah di luar sana, sahabat-sahabat yang saya sayang, ibu ayah sekalian, bukan ambil mudah. Mudahnya beginilah. Mana-mana ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis An-Nabawi Syarif yang memerlukan kepada ta'wilan. Kerana makna itu ada makna-makna yang lain. Mungkin itu kata-kata pinjaman. Maknanya, engkau laksana bulan tadi sebagai contoh. Jadi, perkataan itu sama ada Quran ataupun hadis, kita perlu kepada penafsiran ataupun takwil dia. Jadi takwil yang zilu maknanya barakatun wa rahmatun Allahu ta'ala yang zilu ala tahajjudin. Maknanya Allah menurunkan rahmat kasihnya ke mereka yang sujud kepadanya ketika bertahajud sepertiga malam. Itu maksud dia. Maksud di sebalik itu yang disebut sebagai khalaf dan juga salah tadi. Salah, serahlah. Turunlah. Jangan terjemah. Jangan terjemah turun itu seperti mana gambaran makhluk. Dia turun atas ke bawah. Jangan. Itu salah. Maksudnya serahlah kepada Allah. Macam mana? Tafwid, serahlah kepada Allah. Turun, wallahu a'lam macam mana Allah turun. Jangan terjemah apa-apa. Kalau kita gambarkan Allah itu berada betul-betul di atas langit dunia, bagaimana Ustaz? Tak sama juga. Tetap juga kita meletakkan Allah itu ada jihad, iaitu atas. Allah maha suci daripada jihad. Tak ada. Tak boleh terbayang Allah kiri, Allah kanan, atas dan juga bawah. Jadi tadi Allah turun, maksudnya Allah mendatangkan barakahnya, rahmatnya kepada orang yang sepertiga akhir malam itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih selamat. Subhanallah, itu dia perincian dan juga pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Cumanya Ustaz, insya-Allah kita akan tutup dahulu di TV3 dan akan ada sambungan sekejap lagi di TV9. Jadi belum lagi, ada lagi sambungannya sekejap lagi Ustaz. Jadi kepada semua yang mungkin sedang menonton juga di Facebook, kami saya memohon anda semua kongsikan live siaran langsung kita ini kepada yang lain untuk pencerahan. InsyaAllah nantikan selepas ini kita akan ada sambungan di TV9. Kita tutup dulu di TV3. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan Da'i Hadari, dan hari ini kita berbincang, kita bawakan topik akidah. Di mana Allah itu topik kita. Sebelum kita nak kembali bersama dengan yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh, saya nak ajak anda semua terus tanyakan soalan kerana kita masih lagi ada perbincangan kita berbaki 30 minit lebih kurang, insya-Allah. Anda boleh ajukan soalan yang ringkas dan padat, insya-Allah. Di mana Da'i Hadari boleh sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia Facebook rasmi kami. Baiklah, kepada anda semua juga jangan lupa untuk terus sebarkan kebaikan, amal yang baik-baik, berkata yang baik-baik, dan sebarkan juga yang baik-baik, terutamanya sebarkan live secara langsung kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Baiklah, Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh ataupun Ustaz Niki, sebelum kita nak bawakan lagi soalan daripada para penonton kita, saya nak bawakan juga satu soalan ini, Ustaz. Di mana soalan ini saya juga mewakili para penonton yang pernah tanyakan soalan ini kepada saya. Katanya, sebagai manusia yang biasa, terkadang perasaan ini wujud, iaitu membayangkan sesuatu walaupun tidak secara besar, akan tetapi secebis-secebis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ia dibolehkan untuk membawa rasa takut dan gentar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, mana-mana penyamaan, tasbih, tamsil dan sebagainya adalah tidak dibenarkan. Sekiranya dia terbayang, kadang-kadang terbayang sendiri, ya Allah macam mana? Cepat-cepat hilangkan. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebab apa yang terbayang pada zihn kita ketika itu akan diterobosi oleh syaitan dan juga dia, Tuhan kamu ni macam ni. Sebab dia iblis ikut syaitan ni, dia akan ikut talent orang, ikut talent. Dia bisik ya, Ustaz. Dia tak sama. Ada yang datang jumpa Hadari lain, pangkat dia lain. Orang ahli perniagaan lain, orang yang penguat kuasa macam saya, frontliner lain. Syaitan yang datang tu lain. Kepada pak ustaz, guru-guru agama, imam-imam, dia lain. Dia tak akan sama yang datang kepada kaki judi, yang datang kepada kaki pakaian zina. seragamnya lain. Ya lain. Pakaiannya dia berbeza-beza. Kalau orang agama dia akan pergi kata, aku tengok dia tu, ramai dia punya follower dia. Uish, mandram kot. Agama sama kot. Dia pun ada rasa dengki. Syaitan kata, memanglah dia tu. Aku tahulah syaitan pula bisik kat kita. Itu orang agama. Ataupun sama dia tengah sembahyang. Cuba kau tengok baju tu imam, jubah tu imam tu. Berkedut je. Apa tu imam? Cuba tengok jubah kau. Kita pun tengok jubah kita. Rasa riaknya kita, jubah kita ada distareka, cantik, kemas. Yalah tu imam, isteri tak ada. Dah 3 tahun, isteri meninggal, baju kedut-kedut lah, basuh sendiri, tidak setareka kan. Kita alhamdulillah isteri masih ada satu. Walaupun satu masih ada lah kan. Masih ada yang sudi beristeri dengan kita kan. Contohnya begitulah. Jadi syaitan tu datang. Tapi yang Hadari lain pula datang dia. Dia mungkin sama-sama gendai. Engkau kerapnya masuk TV. Aku tak betul. Kita rasa macam itu mana syaitan. Jadi bila gambaran itu datang, cepat-cepat kita tepis. Ini bukan Allah. Itu bukan. La haula wala quwata illa billah. Bukan. Kita tengok fikir zat Allah begini. No. Itu sebab kalau kita tengok dalam Syarah Bukhari Syekh Ibn Hajar Asqalani menyebut ahli sunnah ini ialah fasirut tauhid binafi tashbih wa ta'til. Kata dia ahli sunnah ini menafsirkan tauhid akidah kita ini dengan menafikan tashbih, menolak penyamaan, dan juga tamsil wa ta'til. Ta'til ni tak ada langsung. Macam yang etis mulhid tadi lah. Yang tak ada langsung Allah kamu, Tuhan kamu tak wujud dan sebagainya. Maka itu yang sebenar yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Bukhari. Maksudnya, apa gambaran kita mengenai Allah Ta'ala, gemuk, besar, hebat dan sebagainya dari segi zatnya dan sebagainya, maka itu bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kemanusiaan, penyamaan tadi. Okey Ustaz, dalam hidup ini sebenarnya kita perlu mencari redha Allah. Tapi ada manusia kerana dia mencari Allah berlebih-lebih, ada kesan yang tidak baik. Ini yang ditanya oleh Muhammad Yusuf Abdul Rahman di Facebook kita. Katanya, soalan saya, ada sesetengah golongan dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini mencari Allah sehingga dirinya jadi tidak terurus, dalam kurungan gila. Adakah perbuatan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Ini orang kampung Ustaz ni, Encik Yusof ni dari Kelantan. Silakan Ustaz. Okey.
Soalan yang cukup baik. Kita tengok kata dia tu gila kan, dia gila. Oh tu dia ada gila ni, ada gila yang zahir. Yang gila memang gila betul lah, gila khianat ke orang, pukul orang, belasah orang dan sebagainya. Ada yang gila Allah. Oh, ada ya. Yang gila Allah. Okey. Sebelum kita relate dengan soalan Tuan Haji Usuk tadi. Orang yang paling kita sebut sebagai gila kepada Allah ataupun orang yang mencari Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa tengoklah sebelum daripada dinobatkan ataupun ditauliahkan sebagai nabi dan juga rasul, sentiasa tahanus ataupun bermunajat ataupun berkhalwah di Gua Hira. Sebelum lagi sehingga usianya 40 tahun. Mana nak mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dilantik menjadi nabi, rasul dan sebagainya. Cuba kita tengok kepada zahir Nabi SAW. Adakah dia pakaian dia compang-camping? Adakah dia jadi gila? Tidak. Tak ada. Bahkan dia adalah sekemah-kemah pakaian, secantik-cantik perbuatan, seindah-indah insan. Itulah Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Secerdas-cerdas akal. Ya, dia mencari Allah. Mana kita kalau kita cari Allah sampai jadi gila, itu bukan jalan dia. Mana kamu bukan ada bimbingan. Sebab itu dalam mencari Allah, nak kenal Allah, mesti ada guru. Tak boleh berguru kepada handphone, berguru kepada apa ni YouTube, apa benda lah. Berguru yang tak ada guru. Mana sebab kesalahan kita tak dapat diubah, tak dapat diperbetulkan. Sebab tu orang Kelantan kata dia ni gila isim. Dia sebut gila isim. Sebab apa? Sebab baca Quran banyak gini jadi isim. Tak ada orang yang hafal Quran zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi gila. Allah. Jadi gila dia kata tak ada, ternafi sebab dia menghafal, baca, bawa ayat Allah Subhanahu Wa Taala tak akan jadi gila. Bahkan ayat itu akan jaga, protect dia daripada segala kerosakan dan sebagainya. Yang jadi gila itu sebab engkau tak betul bawakan. Kau bawa ayat Quran masuk dalam tandas. Soalannya begitulah. Ya, Allah dah larang tak boleh bawa ayat Quran masuk dalam tandas. Tapi kau bawa ayat Quran masuk dalam tandas. Mana bahana itu bawa kepada makan diri sendiri. Maka begitu kau sebut gila isim. Gila isim bila baca Quran, baca ayat yang jadi gila tu bukan. Bila kamu ambil ayat Quran kamu guna untuk duniawi boleh jadi gila. Sebab apa? Sebab kamu kata, okey aku baca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Aku akan jadi kaya. Tiba-tiba dia baca sehari 1000, tiba-tiba dia tak jadi kaya, jatuh miskin. Gila dia. Sebab engkau mengharapkan, engkau percaya kepada itu. Engkau percaya kepada makhluk. Al-Quran juga itu ialah makhluk. Jadi kau percaya kepada dia, kau tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tinggalkan Allah, maka tak mustahil kau akan jadi gila. Jadi tak ada yang jadi gila tadi, isim dan sebagainya. Sebab bukan dia mencari Allah yang sebenar, sebab dia tak berguru, dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebenar. Baik. Kejap lagi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, ada kaitan soalan ini dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kejap lagi Ustaz ya. Kepada anda semua, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita rehat seketika. Tak kira di mana sahaja anda berada, dari utara, selatan, timur, barat, bahkan di luar negara pun turut menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya Dai Hadari mohon kepada anda semua teruskan sokongan dan juga tontonan anda kerana alhamdulillah kami teguh berdiri di sini memberi manfaat kepada semua manusia atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Terima kasih diucapkan. Alhamdulillah, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan topik besar kita akidah. Kita tumpukan kepada di mana Allah. Kalau dalam bahasa dengan izin bahasa Inggerisnya, where is Allah? Alhamdulillah. Tiba-tiba pagi ni nak bercakap bahasa Inggeris pula rasanya ya. Baik Ustaz, kembali bersama dengan yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh. Soalan yang saya tinggalkan nak tanyakan sebelum rehat sebentar tadi, sebenarnya Ustaz, apa yang dikongsikan, soalan yang dikongsikan oleh sahabat kita, ada yang mencari Allah sehingga jadi gila dan sebagainya, macam Ustaz sebutkan tadi gila isim tu. Sebenarnya pada pendapat saya, apabila mencari-cari itu sebenarnya segala jawapan itu ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi segala jawapan itu dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa komen Ustaz? Baik. Kita tengok apa yang kita maksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana
menjadi ahli kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sunnah itu yang Nabi bawanya ialah ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahaku anhu fantahu. Betul. Yang dibawa datang oleh Nabi melalui Al-Quran dan juga hadis wajib kamu ambil. Apa yang ditegak kamu tinggalkan itu ialah sunnah. Jemaah pula ialah disepakati pada tika dan zaman itu sepakat dengan jemaah, alaikum bil jamaah, wajib kamu ikut jemaah. Bila mana Nabi kata sanufarriku ummati ila salasa wa sab'i 73 puak, satu sahaja buat sahabat-sahabat qalu wa ma hum ya Rasulullah al jamaah. Ini kata jemaah ni, mana kesepakatan satu jemaah dalam melaksanakan satu-satu perkara. Bila jemaah ini dia tidak akan berlaku kesilapan, kekhilafan dan sebagainya. Sebab tu kita tengok kumpulan yang minoriti tak nak ikut di Malaysia, tak nak ikut mazhab Syafi'i dan sebagainya, ialah yang tertolak. Maksudnya sebab ya majoritinya ialah mengikut jemaah ini. Sebab itu bila kata ini tak ikut jemaah, maka dia seolah-olah tersingkir. Walaupun pandangan ini kadang-kadang bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh mazhab Salafi. Contohnya Hambali ataupun Maliki ataupun Hanafi. Batal air sembahyang. Asy-Syafi'i kata batal bersentuh dengan isteri. Tapi satu kumpulan itu dia kata tak apa, tak batal. Maka pandangan awam masyarakat jamaah kita di Malaysia memandang sepi. Mereka kata ini pandangan mana ni kaum mana ni? Kumpulan mana? Walhal dia sebenarnya daripada Hanafi mungkin, Maliki mungkin, juga Hambali mungkin. Oleh kerana dia tidak masyhur, dia tidak masuk dalam kalangan jemaah ini. Maksudnya begitu. Jadi amalan tadi yang kata sebab jadi isim, jadi gila dan sebagainya, dia tak ikut ni. Apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW melalui Al-Quran, melalui hadis, jamaah dan sebagainya, qiyas dan juga Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Maknanya ahli sunnah berpegang, berpaksikan kepada empat tata cara ini, barulah dia akan jadi salim, sejahtera apa yang dia dapat, dia cari dan sebagainya. Jadi kalau dia tak ikut pada jalan-jalan yang telah diajak oleh Nabi SAW, itu yang jadi gila, jadi isim dan sebagainya. Sedangkan segala jawapan yang terbaik itu telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Baik Ustaz, ini soalan yang cantik juga daripada Muhammad Zaini Mahmud di Facebook kita. Katanya soalan beliau ialah bagaimanakah nak menolak pendapat sesetengah bukan Islam bahawasanya mereka menyatakan agama Islam sama je seperti mereka, iaitu menyembah batu, yakni Kaabah. Sedangkan kita menyembah Allah yang Esa. Bagaimana nak menangkis tuduhan tersebut? Kita sembah Allah, tapi mereka kata apa Allah pula, you sembah bangunan, awak sembah bangunan, macam mana tu? Okey, baik. Ya begini, kalau kita berhujung dengan ayat Quran, orang pun tak pakai kan. Betul. Sebab dia non-Muslim, dia tak kenal Allah. Jadi kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya kalau boleh kita nak semua tu tunduk kepada Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tidak pernah mengenepikan yang bukan Islam. Tak pernah mengenepikan. Kita satu masyarakat yang majmuk, yang meletakkan Islam telah menggariskan kaedah-kaedah berhubung kait dengan kejiranan. Jiran yang punya satu hak, jiran yang punya dua hak, tiga hak dan sebagainya. Termasuk juga jiran yang non-Muslim, kawan-kawan kita di pejabat dan sebagainya. Ada yang kata mungkin yang tidak Islam, yang belum kenal Allah. Tapi kita tidak pernah keji. Islam tak pernah kata, kau ni apa ni kafir, laknat engkau. Kita tidak pernah mengatakan demikian kepada mereka kerana kita nak tarik mereka untuk kenal Allah. Baik, kalaulah dikatakan kamu sembah batu dan sebagainya. Macam inilah, ketika mana kami nak pergi ke Mekah, kami naik kapal terbang, kami sembahyang, kami tetap juga bila masuk waktu kita bermakuta, iaitu satu kefarduan yang ada waktu, maka kami akan sembahyang. Ketika mana kami sembahyang, ketika kami berada di udara, kami tak pernah sembahyang meniarap. Walaupun Kaabah berada di bawah, wahai sahabat-sahabatku kan, sahabat-sahabatku yang belum kenal Allah dan sebagai contohnya, kami tak pernah meniarap pun. Betul juga ya. Saya dah bawa orang pergi umrah dan sebagainya, tak pernah kita meniarap walaupun Kaabah di bawah. Saya sebagai frontliner, sebagai tentera sebelum ni, ATM, sahabat-sahabat saya yang duduk dalam kapal selam sebagai contoh, saya ajar dia sembahyang tetap juga berdiri tegak menghadap hatinya ke arah kiblat. Tapi ketika berada di bawah laut, mana Kaabah berada di atas, tak ada seorang pun yang berada dalam kapal selam sembahyang sambil terlentang. Baring. Kalau kita katakan Islam itu menghadap kepada batu Kaabah sahaja, maka yang di atas akan meniarap, yang di dalam bumi, dalam air akan terlentang kerana Kaabah di atas. Itu menunjukkan bahawasanya kami bukan sembah batu, tapi kami ialah mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma Allah perintahkan ilal Kaabah. Di mana saja dia perintahkan. Sebelum daripada Kaabah itu, Islam pernah menghadap ke Baitul Maqdis di Palestin.
Untuk pengetahuan lah, untuk pengetahuan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang non, kami pernah menghadap ke sana. Tapi bila Allah perintahkan untuk hadap ke arah Kaabah, maka kami hadap. Kalau ada lagi Nabi selepas Muhammad, ada Muhammad SAW, kalau ada, dan memang tak ada lah. Memang tak ada dah, habis dah khatamul anbiya. Kalau ada, takdirnya ada, dan Allah kata pusing. Tak payahlah hadap ke sana, kita hadap kepada Malaysia pula sebagai contoh. Sebab selamat daripada COVID dan sebagainya, sebagai contoh. Maka kami akan ikut kalau itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kami milik dia. Yeah. Dia suruh, kami akan buat. Maka perubahan arah kiblat itu mengikut apa yang Allah perintahkan dan berakhir dengan Kaabah. Iaitu di Mekah. Maka kami bukan menyembah batu, tapi ikut perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Okey Ustaz, soalan yang cantik juga daripada sahabat kita di Facebook, Zul Fazli. Ini kalau kita solat lah Ustaz, kan bila kita solat, doa iftitah kita, wajah tu wajah kita, memandangkan wajah kita kepada Allah. Jadi, kata Zul Fazli ni, soalan beliau, boleh atau tidak kita membayangkan kita sedang menghadap Allah, Allah berada di depan kita, maksudnya berada di depan Ustaz, sewaktu kita solat. Bagaimana Ustaz? Baik, inni wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wa ila akhir. Maknanya kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Maksudnya Allah berada di depan. Itu menghadap ke arah kiblat. Jadi kita menganggapkan macam Allah sedang berhadapan. Macam kita berdoa lah. Kita minta dengan seseorang. Maka kita minta, bukan bertempat di depan. Bukan bertempat di hadapan. Mana suci Allah daripada jihah. Daripada depan. Kita meletak di hadapan sebab kebiasaannya kita bila kita menghadap orang. Kita minta dengan orang, kita akan berhadap dengan dia. Ataupun saya minta dengan hadari di belakang. Masa hadari paling ke sana, dia apa? Hadari. Ada minta? Tak. Minta ni biasa berdepan. Maka sebab itu kata, ketika mana kamu menghadap muka kepada Allah Subhanahu Taala, kamu menghadap kepada Allah. Tak semestinya kita kata apa Allah berada di depan kita. Kalau kita meletakkan Allah di hadapan kita, mana kita telah menjihahkan Allah ataupun mentasbihkan Allah dengan makhluk. Maka ketika itu kita menghadapkan kepada kebesaran Allah, keesaan Allah Subhanahu Taala, menghadap kepada rahmat Allah, mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya kita hadap kepada dia, mana kita menghadap hati kita, jiwa, perasaan kepada Engkau, ya Allah. Engkau terima sembahyang aku, Kau terima sedekah aku, Kau terimalah segala yang aku lakukan demi redha Engkau, ya Allah. Itu maksudnya. Baik Ustaz, subhanallah, apa yang kita dapat belajar ini pada hari ini para penonton sekalian, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak berjisim seperti mana makhluk ataupun baharu. Jadi yang kita kena imani ialah paling penting, yang tindakan bagi kita ialah kita perlu beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai kita sebagai hamba-Nya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menantikan rintihan daripada kita dan ketaatan daripada kita, kerana Allah sebenarnya menantikan kita sebagai tetamu di syurganya. Itu paling penting. Dan untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala itu perlulah berguru, kerana kalau tidak berguru salah pula terpesongnya. Baik Ustaz, apa tindakan kita mungkin sebagai khulasah ataupun satu peringatan buat kita semua, apa tindakan kita dalam mendepani isu tindakan di mana Allah ini? Baik, sebagai kesimpulan, sebagai nasihat Ustaz yang terakhir kepada sahabat-sahabat di luar sana, ibu ayah sekalian, pertamanya cari guru lah, kita belajar berguru. Kena ada guru, satu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendepani dalam keadaan suasana orang tanya mana Allah Subhanahu Wa Taala sebagainya, kita ambil dua pandangan, iaitu sama ada salaf ataupun khalaf. Dua-dua tu tidak ditolak. Ingat baik-baik ya. Yang tafwid, yang menyerahkan bagaimana istiwa Allah Ta'ala, bagaimana tangan Allah Ta'ala. Allah sebut tanganlah. Aku serah kepada Engkau, ya Allah. Aku tak tahu. Habis. Itu cara yang lebih selamat dan mudah. Itu pandangan salaf. Khalaf pula ialah mentakwilkan ataupun makna yang itu adalah makna kata pinjaman, isti'arah dia panggil. Kata pinjaman sahaja. Tangan maksudnya kuasa, kemudian wajah maksudnya kemuliaan. Banyak lagi mana-mana yang ada kesamaran. Sebab tu ayat-ayat Allah itu ada ayat muhkamat yang jelas hukumnya, ada ayat yang mutasyabihat, iaitu ayat yang kesamaran maknanya dari segi zahir. Bahkan dia ada makna maknawinya begitu. Sebab itu kalau kita tengok banyak sangat pandangan-pandangan alim ulama mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara Imam Syafi'i kita sendiri, Allah wujud bila makan. Kemudian kita sebut, Imam Hanbali sebutnya istiwa Allah Taala itu bukan seperti yang terlintas di fikiran kita bagaimana istiwa. Kita menyatakan Allah itu duduk, bukan. Itu salah tu.
Iman Hambali. Kemudian begitu juga dalam ahli sunnah kata istiwa itu Allah mencipta, Allah menguasai, Allah menjadikan khaliq, Allah qahir, wa huwal qahir fawqa ibadihi. Kemudian Ibnu Katsir menterjemahkan istiwa itu tanpa kaifiat bentuk dan sebagainya. Terlalu banyak pandangan-pandangan alim ulama mengenai ayat-ayat mutasyabihat ini. Jadi ala kulli hal sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akidah kita adalah akidah yang salimah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jangan terpengaruh dengan anasir-anasir lain. Sebab akidah ini ibaratkan satu tapak rumah yang kita buat bim yang kuat untuk menegakkan tiang-tiang. Dan tiang itu ialah seumpama dengan syariah, dan juga pokok-pokok buah-buahnya itu seperti ihsan ataupun akhlak ataupun tasawuf. Maka platform bawah itu mesti kuat, mesti teguh. Mesti kuat. Barulah tunjang dia pokok yang nak dibina ataupun rumah yang nak didirikan itu akan tegak. Berdiri teguh. Maknanya kalau datang angin macam mana pun tetap rumah itu tidak akan roboh. Begitu akidah. Baik. Maka belajar dengan sungguh-sungguh betul di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah kita akan selamat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Bagi memurnikan perbincangan kita pada pagi ini, doa daripada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Alim wa ya Sami' wa ya Basir, Engkau lihat, Engkau dengar, ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah keampunan buat segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Jiran-jiran tangga muslimin muslimat ya Rahman Rahim. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah, Engkau Maha hebat ya Allah. Amin. Ketika mana kami diuji pada ketika ini, letakkanlah kesabaran di hati kami ya Allah, menjadi orang-orang yang sabar. Kami tahu Engkau bersama dengan orang-orang yang sabar, dan pasti balasan sabar itulah syurga. Syurga ya ilahi ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik dunia kami ya Allah, baik akhirat kami ya Allah. Jagakanlah akidah kami ya ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala akidah-akidah yang rosak ya Allah, akidah mujassimah, mulhidah, mu'attalah dan sebagainya ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa depan, Ustaz. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Hakim. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, di mana kita akan kita akan bawakan topik ibadah sakit tetap solat. InsyaAllah nantikan esok. Para penonton sekalian, kita sering mempersoalkan di mana Allah ketika kita susah. Sedangkan sepatutnya kita tanya diri kita sendiri, bagaimanakah atau siapakah aku di sisi Allah? Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.